Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Nur Syazwani Safusyam. Kita mulakan dengan perkembangan terkini berkaitan prosiding rayuan kes SRC International membabitkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang bersambung lagi hari ini di Mahkamah Rayuan Putrajaya. Selain itu, mahkamah sama juga akan mendengar rayuan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur. Dan kita bersama rakan tugas yang kini berada di Istana Kehakiman Putrajaya untuk perincian lanjut. Ridaudin, apa agaknya perkembangan terkini yang dapat dikongsikan untuk jam ini? Baik, terima kasih Syazwani. Ya, benar Syazwani, hari ini berlangsung lagi prosiding rayuan melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga melibatkan Tengku Adnan Tengku Mansur. Jadi saya bicara tentang Najib Tun Razak dulu. Datuk Seri Najib Tun Razak tiba di Mahkamah Rayuan Putrajaya pada kira-kira jam 8.52 pagi tadi. Beliau kelihatan agak tenang dan beliau sempat juga melihat pada media yang berada di sini seawal jam 8.30 pagi. Dan kemudian beliau terus naik ke atas ke kamar mahkamah untuk menyambung prosiding rayuannya. Sudah pasti akan ada beberapa perkara yang dibangkitkan ataupun dihujahkan pada hari ini. Namun boleh saya kongsikan antara yang mencuri tumpuan ataupun menarik perhatian kita pada semalam ialah apabila Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Datuk V.C. Tambaran berkata perbelanjaan mewah Datuk Seri Najib Tun Razak seperti yang dibuktikan di Mahkamah Tinggi sebelum ini melalui transaksi kad kreditnya jelas menunjukkan bahawa bekas Perdana Menteri itu sebenarnya tahu mengenai aliran dana dalam akaun bank pribadinya. Mahkamah Rayuan diberitahu semalam. Menurut Si Tambaran, bukti yang diperolehi jelas menunjukkan bagaimana wang dalam akaunnya dibelanjakan untuk membeli barangan mewah di Hawaii, Amerika Syarikat dan Itali termasuk membaik pulih kediaman pribadinya. Semua hujah ini dibacakan di hadapan panel 3 hakim Mahkamah Rayuan yang dipengerusikan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Jadi sudah pasti kenyataan ini adalah kontradik dengan kenyataan yang diucapkan oleh dihujahkan peguam bela sebelum ini, di mana peguam bela berulang kali mengatakan bahawa Datuk Seri Najib langsung tidak tahu menahu berkaitan dana SRC International. Jadi sudah pasti ada lagi beberapa perkara yang akan dibangkitkan Datuk V.C. Tambaran pada hari ini dan pastinya ia akan mencuri tumpuan juga. Kita juga sedang menantikan, walaupun mungkin ia pernah disuarakan sebelum ini, namun pastinya kita menantikan antara maklumat-maklumat terkini atau maklumat terbaru melibatkan kes SRC Dana International ini. Jadi selain itu sebenarnya pada hari ini juga Mahkamah Rayuan akan mendengar rayuan bekas Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansur terhadap sabitan dan hukuman atas kesalahan menerima rasuah RM2 juta daripada seorang ahli perniagaan. Selain hari ini, Mahkamah juga menetapkan 23 April iaitu esok dan 26 April pada Isnin nanti untuk mendengar rayuan itu. Jadi baru saja sebentar tadi juga Tengku Adnan Tengku Mansur sudah tiba lebih awal sebenarnya daripada Datuk Seri Najib. Beliau tiba kira-kira jam 8.40 pagi. Beliau juga kelihatan tenang, berjalan bersahaja dan masuk ke dalam kamar mahkamah di tingkat bawah ini di belakang saya. Jadi pastinya kita akan melihat dan menunggu apakah rayuan ataupun apakah hujah yang akan disampaikan pada hari ini. Dan tentunya saya akan membawakan butiran lanjut dari semasa ke semasa. Dan boleh saya kongsikan antara sebenarnya Tengku Adnan 70 tahun atau lebih dikenali sebagai Kunain. Kunain sebenarnya telah memfailkan notis rayuan pada 21 Disember lepas terhadap sabitan tersebut. Dan hari ini barulah diperdengarkan rayuannya. Jadi sudah pasti saya akan terus berada di sini untuk mengikuti kes Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga saya akan juga bertanya kawan-kawan berkenaan dengan kes Tengku Adnan Tengku Mansur. Sudah pasti saya akan bawakan maklumat semasa ke semasa di semua platform esokawani.com dan juga Buletin Awani yang akan datang, Syazwani. Baik, terima kasih Ridaudin atas laporan awal itu. Ridaudin akan terus bawakan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Seterusnya, ini juga perkembangan terkini yang ingin kami bawakan di mana majikan yang juga suspek utama kes pukul 2 pengawal peribadi kerana berpuasa minggu lepas akan dihadapkan di Mahkamah Magistrate Klang dan Kuala Lumpur hari ini. Rakan tugas Fariz Azman menerusi panggilan telefon ketika ini. Ada laporan lanjut. Silakan Fariz. Terima kasih. Syazwani, sudah tentu tumpuan terarah di mana hari ini kita akan lihat saya berada di Mahkamah Magistrate Klang di mana suspek utama dan juga pembantu peribadi dihadapkan ke mahkamah susulan dengan kes yang agak panas sebelum ini, iaitu kes kerana tidak berpuasa pengawal keselamatan dipukul. Dan sebenarnya ini perkembangan terkini yang baru saja kami terima di mana suspek mengaku tidak bersalah ke atas tiga pertuduhan yang dihadapkan yang dituduh terhadap suspek, di mana suspek utama mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan sebenarnya, manakala pembantu peribadi mengaku tidak bersalah untuk 2 pertuduhan
Dan Perdana Raya ketika ini memberikan jaminan kepada suspek utama sebanyak 200,000 setiap pertuduhan berserta syarat tambahan, iaitu pasport diserahkan kepada mahkamah dan melapor diri ke balai polis. Manakala untuk pembantu peribadi jaminan 100,000 bagi setiap pertuduhan berserta syarat tambahan pasport diserahkan kepada mahkamah dan melapor diri ke balai polis. Ini perkembangan terkini di mana suspek utama dan juga pembantu peribadinya mengaku tidak bersalah masing-masing atas 5 dan juga 2 pertuduhan sebenarnya, Syazwani. Saya masih lagi berada di mahkamah ini untuk mendengar kerana pada sekitar petang nanti difahamkan kedua-dua ataupun suspek utama saja akan dituduh atas kesalahan lain pula di mahkamah Kuala Lumpur. Tetapi ini perkembangan dapat kami bawakan dan kami masih lagi menantikan mungkin secara detailnya apakah pertuduhan dan apakah hukuman-hukuman yang akan dikenakan terhadap suspek itu yang akan kami bawakan semasa itu saja dapat saya kongsikan ketika ini, Syazwani. Baik, terima kasih Faris. Perkembangan terkini itu juga akan kami bawakan di astroawani.com.